So saya tanya kawan saya dekat tepi, nama dia Okamoto Risa, perempuan cantik. So dia aliran sastra. Saya aliran mechanical engineering science kan. Dia aliran sastra. So saya tanya dia, Risa, apa yang bos sembang Dia dia pun bagi tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali ke Diary Ashraf Jeffrey, episod kedua. So, episod ni saya nak kongsikan dengan anda kisah saya nak bunuh diri dekat Jepun dulu. Maybe ada di antara anda yang tahu, saya dulu belajar dekat Takushoku University dekat Jepun. Dan lepas belajar tu 2 tahun mechanical engineering. Power tau, mechanical engineering. Walaupun saya, jujur saya bagi tahu, saya tak tahu apa yang saya buat dekat Jepun tu. Tapi lepas exam semua, lepas okey lah, lulus lah, dapat lah degree, orang katakan sijil tu dapat. So masa tahun ketiga dekat Jepun, which is masa tu saya dah kena decide sama ada saya nak sambung master ataupun balik ke Malaysia ataupun bekerja dekat Jepun lah. And saya tak minat belajar. Nanti saya ceritalah bab belajar dekat Jepun macam mana. So saya tak minat belajar, and saya tak nak balik Malaysia. Sebab baru 2 tahun kot dekat Jepun kan. Apa yang saya buat, saya pun cari kerja. Dan Alhamdulillah, dekat Jepun tu, dekat university dia ada macam satu department untuk tolong student dapatkan kerja, Shushoku Katsudo. Sorry lah, bahasa Jepun saya dah tak ingat banyak dah, memang berkarat gila. So maybe salah. Saya pergi dekat situ. Saya bagi tahu saya nak kerja dekat Jepun, and saya bagi condition bagai tu. So saya dapatlah satu interview dekat satu company dekat, nama dia Matsuda Sangyo. Company tu duduk dekat Shinjuku. Shinjuku ni kita boleh kata satu bandar yang sangat besar lah dekat Jepun, and satu bandar yang sangat-sangat padat. Bagi saya personally, saya merasakan Shinjuku adalah ibu kota Jepun. Tak tahulah kenapa, tapi memang mindset saya fikir macam tu, bukan Tokyo. And maksud saya bukan bukan Tokyo itself lah. Macam Tokyo besar, macam pening sikit nak explain. Tapi Shinjuku lah, saya suka Shinjuku tu. So Shinjuku is a very big crowded tempat lah, city. So dia ada dekat situ, bangunan besar gila. So macam bila dapat tahu, aku interview dekat bangunan yang besar gila dekat Jepun kan, saya rasa macam satu kebanggaan lah. Dan ditakdirkan Allah, interview pertama saya lulus tau. Dia ada banyak interview. So interview pertama saya lulus, and pergi kepada interview kedua saya lulus. Interview ketiga masa tu interviewer 3 orang, saya 3 orang. Dekat tepi saya ni ada orang Thailand 2 orang. 2 orang je, saya tengok lah, tapi ada orang lah dekat tepi saya. Dan interview keempat interview ketiga tu dah berkumpulan 15 orang. Saya seorang Melayu Malaysia. Dan interview keempat tu dengan bos directly dengan CEO yang paling besar company tu. And Alhamdulillah, one shot, Alhamdulillah saya dapat. Ada kawan saya, dia pergi interview 30 company, 30 dia kena reject. Walaupun dekat 30 tu ada 10 dia dapat pergi ke final interview. Tapi bukan rezeki dia, so dia balik bekerja dekat Malaysia lah. And saya masuk bekerja dengan gembiranya masuk bekerja sebagai sales engineer. Sales engineer, nampak bijak gila. Bila sebut dekat orang macam, you gila lah kerja sebagai sales engineer kan. So saya masuk kerja, and masa tu dia macam meeting, annual meeting. Dia bentangkan keuntungan syarikat, kerugian syarikat, nak spend direction company ke mana. Masa tu dalam batch saya yang masuk bekerja tu adalah 30 orang. Saya seorang Melayu Malaysia, dan ada 2 orang Thailand, dan yang lain tu semua Japanese lah. So masa tu kan, bos tengah, saya tak tahulah masa tu bos ke siapa ke, dia tengah explain keuntungan syarikat. Saya tahulah perkataan dia re-ekip masa tu kan, kita tahu ada keuntungan dan sebagainya, tapi perkataan detail tu saya tak tahu. So saya tanya kawan saya dekat tepi, sebab memang saya terlopong dekat belakang tu, saya tak tahu apa yang bos sembang masa tu. Saya memang tak tahu. Kalau ada test lepas tu mati, memang mampus aku. So saya tanya kawan saya dekat tepi, nama dia Okamoto Risa, perempuan cantik. So dia aliran sastra. Saya aliran mechanical engineering science kan. Dia aliran sastra. So saya tanya dia, Risa, apa yang bos sembang Dia pun bagi tahu, aku pun tak faham apa yang bos sembang. Saya memang ingat lah, memori ni memang memori lah. Saya ingat betul-betul, saya ingat yang ni. Dia pun dia macam clueless dia tak tahu dia panggil saya Asurafu Chang. Dia panggil Chang. Dia panggil Chang. Dia memang layan saya macam budak-budak lah. Dia comel. Okamoto Risa, panggil Risa Chang. So
So saya tak tahu, dia tak tahu dekat Jepun ni macam mana memang saya boleh bercakap untuk hidup, macam tanya makan kat mana, halal ke tak, kita boleh tanya tu. Tapi bila masa tu at that time, kalau anda suruh saya cerita tentang politik ataupun macam mana Islam tu apa semua, benda-benda yang terperinci macam tu, lagi-lagi macam apa kita cakap business, perkataan-perkataan business, term dia tu saya memang tak faham apa ke benda semua benda tu kan. Then saya dah start jadi macam lost. Saya tanya kawan dekat tepi, dia pun tak faham. So saya mula start hilang confidence. Saya punya confidence level makin jatuh. Bila orang bercakap, saya sepatutnya perkataan tu senang je, tapi sebab kita punya confidence level tu dah tak ada, so saya pun dah give up. Saya give up. Bila balik bekerja, kita duduk asrama ramai-ramai kan, asrama company sediakan asrama sebab kita dalam probation kan, dalam percubaan intern macam tu lah. Saya pun tak ingat dia punya ni. So bila bercakap dengan Jepun, tambah pula Jepun dekat asrama saya tu ataupun batch saya tu, kalau 27 orang saya beritahu tadi, dalam 20 orang semua Kansai semua orang-orang Osaka, bukan orang Tokyo. Jadi bahasa percakapan dia pun bahasa sana, bukan bahasa Tokyo. Contohlah, kalau dekat bahasa baku, bila kita tanya apa yang anda sedang buat, dia akan sebut nani o shite imasu ka. So bila kita guna bahasa baku, dia akan jadi nani o shiteru kan. Bila masuk ke Osaka ni, saya tak tahu sebutan dia betul ke tak, saya pun dah lama jumpa Jepun. Dia jadi macam nashitone kan, dia jadi macam tu, nashitone ke something like that lah. So masa tu dia dah jadi macam tak sujiru, tak bahasa tu tak sampai dekat kita punya partner tu kan. Saya jadi makin bengong lah, jujur. Saya makin tahu. So confidence level makin hari makin jatuh. Saya dah down gila. And saya ni seorang yang ego tinggi. Jadi saya takkan cerita dekat kawan-kawan Malaysia saya yang saya tengah down dan sebagainya. Apa yang saya buat, saya pergi dekat buayan. Dekat Jepun ni dia banyak taman-taman So pergi dekat taman tu, naik atas buayan dengan lagu, masa tu dengan lagu Sakura kan, Sakura dari Kobukuro kan. Lagu tu sedih gila, menangis. Saya pun message dalam group family, saya cakap macam saya dah down gila and saya rasa saya dah nak give up lah. Masa tu kakak saya, dia dekat island, tak silap saya, dekat island dia belajar medik masa tu, ataupun dia dekat Malaysia, saya pun dah lupa lah. So kakak sulung saya, dia bergurau, dia kata kalau nak bunuh diri, bunuh lah. And saya take benda tu sebagai satu benda yang serius. Maksudnya okay, orang dah tak sayang aku, so aku boleh bunuh diri. Dia macam childish jugalah. Umur masa tu 23 ke 24, saya pun tak pasti lah. Tapi it's something like that lah. So saya, apa lagi kita kan, kita leave group. Sebab kita tak matang kan. So kita leave group. Tapi saya yalah, sebab kita orang Islam, saya tahu yang bunuh diri tu memang perasaan nak bunuh diri tu memang kita cakap membara lah kan. Memang dah macam nak nekat lah nak bunuh diri kan. Tapi disebabkan kita ni orang Islam, kita tahu benda tu salah kan, benda tu salah, maka saya cuba overcome masalah tu dengan cara Shimoneta ni macam cakap blue lah. Dia cakap blue dengan kawan-kawan Jepun macam tu kan. And surprisingly masuk. Maksudnya jadi kawan. Sebelum ni macam susah nak bercakap, tak tahu nak sembang apa. Kau tengok aku tengok kau, jadi itik macam ayam, itik ayam kan. Tapi bila kita bercakap blue dengan lelaki sama lelaki ni, dia jadi enjoy. Yelah kan, faham kan. So dari situlah saya bina balik saya punya confidence level. And bila dah selesa dekat Tokyo, mereka campak saya pergi ke Fukuoka. And bahasa bertukar. Fukuoka dia ada lorak dia pula. Fukuoka ni dekat bahagian bawah Jepun. So bahagian bawah Jepun dia sebelum Okinawa lah. And Fukuoka ni bahasa dia, kalau tadi kita cakap nani o shite imasu ka, nani o shiteru, apa yang anda sedang buat, dan pergi dekat Osaka dia akan jadi nashitone kan. Pergi dekat Osaka dia jadi pergi kat Fukuoka dia jadi nashitoto. Tapi ada tapilah, walaupun lorak dia berbeza, disebabkan confidence level saya tu dah berubah dan saya tahu macam mana nak blend in dengan orang sana, dia tak jadi satu isu lah. Kejap saja saya dah boleh blend in dengan mereka, saya dah tak down, and isu bunuh diri tu dah tak keluar. Cuma saya suka kongsikan benda ni dengan anda semua sebab yang pertama, kita tahu bunuh diri ni adalah benda yang memang jangan buat, dia adalah haram di sisi agama kan. Dia tak selesaikan apa-apa masalah kita sebab kita ada mati, kita ada alam barzah kan, kita ada alam kematian kan. So
saya suka kongsikan benda ni dengan semua orang sebab saya nak cerita betapa indahnya beragama ni. Of course Islam adalah agama yang paling betul kan, tapi saya nak generalkan benda ni. Kenapa? Sebab saya tak jumpa mana-mana agama yang betul, bukan betul lah, maksudnya yang bagus di sisi manusia sekarang yang mengajak dia punya penganut untuk bunuh diri. Tak ada. Semua agama mengajak menentang bunuh diri itu sendiri. Dan tengok, kalaulah saya tidak beragama ketika tu, saya tak fikir tentang agama, saya tak fikir tentang alam selepas kematian dan sebagainya, saya rasa saya akan bunuh diri. Dan inilah bertuah kita sebagai orang Islam. Walaupun terdetik hati untuk membunuh diri itu adalah benda yang dah salah, tapi saya rasa memang ketika tu memang level down saya tu memang gila-gila punya lah. Bukan main-main, memang teruk gila. And that's how saya appreciate betapa indahnya Islam ni, betapa bagusnya saya ni dilahirkan dalam Islam. Walaupun ayat ni saya dibesarkan dari sekolah agama, sekolah menengah agama Falahiyah dekat Kelantan ni, and hari-hari kita duduk dekat asrama, hari-hari dalam usrah, dalam tazkirah disebutkan kita patut bersyukur dengan nikmat iman dan nikmat dan Islam dan iman yang kita ada kan. Tapi masa tu saya take for granted, saya macam tak rasa apa-apa lah. Tapi bila dah diuji dengan macam ni, rasa nak bunuh diri, tapi kita dapat rasa Tuhan tu ada dengan kita, so kita tak jadi bunuh diri. And that time saya rasa betapa bertuahnya saya dilahirkan dalam Islam. Jujur saya bagi tahu kepada anda, bila ingat balik benda ni memang saya rasa nak menangis. Cuma saya rasa video ni dapat membantu kepada siapa-siapa yang rasa lost atas muka bumi ni, rasa tekanan yang diberikan dari kepada kita ni besar. Ketahuilah yang pada setiap hujan tu akan ada pelangi lah, insya-Allah akan ada penyelesaian dia. Banyak ketika dalam hidup ni saya rasa macam aku matilah, aku habislah aku kan, tapi yet saya duduk dekat sini, alhamdulillah saya dah ada family, dah ada rumah, income pun okey, dapat belanja orang kalau saya nak belanja, alhamdulillah memang okey sangat-sangat. Itulah kita cakap kadang-kadang saya nak tutup video ni dengan satu nasihat lah. Orang tanya seorang, kita tahu ada satu kisah tu, dia seorang syekh, dia bawa anak murid dia pergi dekat satu tasik, and juga dia bawa garam. So dia letak garam tu dalam gelas, dia suruh anak murid dia minum, and anak murid dia bagi tahu yang masin lah, air tu masin kan. Tapi dia ambil amount yang sama dalam garam tu, amount yang sama dia campak dalam tasik, dan dia suruh anak murid dia minum, and anak murid dia tak rasa apa-apa, rasa payau adalah tak masin kan. Itulah bagaimana kita melihat masalah tu. Kalau kita tengok masalah tu pada satu sudut yang sangat kecil, kita takkan rasa, kita akan rasa matilah aku kan. Tapi kalau kita tengok masalah tu dengan satu pandangan yang sangat besar, insya-Allah masalah tu akan selesai lah. So don't give up. Kalau anda beragama, maka jadilah orang yang beragama dengan bagus. Jangan take for granted. Tak kisahlah anda Islam ke, anda Kristian ke, tak kisah. Sebolehnya anda masuk Islam lah. Tapi apa yang saya nak sampaikan dekat anda dekat sini, kita patut bersyukur sebab kita beragama, dan setiap agama atas muka bumi ni dia mengajak penganutnya ke arah kebaikan. Itu sahaja untuk video kali ni. Kita jumpa pada next diary lah. Maybe kalau anda nak tahu apa-apa tentang hidup saya, anda pun boleh komen, saya akan baca. Kalau kena dengan saya akan cerita pada next diary. Itu sahaja dari saya. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bereboh. Jumpa lagi.